pagi ini kita dapat lagi bersama dalam bacaan ataupun sambungan kuliah kita, kitab Sufi dan Wali Allah Subhanahu wa taala Syekh Al-Allamah Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. InsyaAllah sebelum kita menyambung bacaan tuan-tuan, kita mulakan dulu dengan bacaan qasidah. Ada di bawah tadi kan, saya nampak masjid dah photostat yang baru ni. Jadi yang ada patih tu tolong tengok kita mulakan dengan munajat ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال berzikir maulid renungkan sejenak tentang berzikir maulid syarafil anam asalnya adalah baik dan benar yang berisi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dengan bahasa yang halus, cukup menarik, seni yang menusuk hati dan jantung. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi pagi ini kita berada pada awal Rabiul Anwar. Ya, Rabiul Awal ataupun Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya. Kita berada pada bulan yang dirindui untuk kita menyemarakkan lagi kasih dan cinta kita kepada Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Jadi kono pula pagi ni tajuk dia bincang pasal maulid. Ya, maulid itu yang mana yang elok. Asal maulid itu satu sambutan, suatu majlis yang sangat mulia. Inilah yang mula disusun kembali oleh para ulama. Tuan-tuan, kalau di sini kata Syekh Wan Ahmad, kitab Syaraful Anam ataupun kitab yang disusun oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ya, dan kita orang Malaysia ni, orang Melayu ni konalah. Tuan-tuan, sedikit sebanyak walaupun kita mungkin tak tahu Maulid Daibai, mungkin kita tak tahu Maulid Ja'fari, mungkin kita kurang tahu tentang maulid-maulid yang lain tuan-tuan, tapi Maulid Syarafil Anam ini satu kitab yang agak dekat dengan orang kita ni. Cerita pasal berzanji. Tuan-tuan, jadi memang kata Syekh di sini memuji kandungan kitab berzanji itu. Ya, perbahasannya sangat seni dan halus. Kalau kita tengok tuan-tuan, awal-awal lagi ya, bagaimana Syekh Ja'far menyebut al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Syurga itu tuan-tuan bagi mereka yang berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal lagi. Dan mungkin kita perasan ataupun tak perasan tuan-tuan, Syekh Ja'far ini mengajak kepada kita untuk memuji kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu konsepnya telah diterima oleh pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita perasan pada rawi yang pertama, wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Dia dah sebut tentang Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Dia dah sebut tentang perpindahan cahaya Nabi daripada Nabi Adam kepada Nabi Syith, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, dari satu Nabi ke satu Nabi. Itu Nur Muhammad yang kita telah ucapkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas cahaya Nabi, makhluk pertama yang Allah ciptakan. Itulah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan tuan-tuan clear, kalau saya nak bahaskan tentang berzanji ni tuan-tuan, jelas menyatakan pendirian Syekh Ja'far. Syekh Ja'far tuan-tuan guru Syekh Sa'id Linggi. Syekh Ja'far berzanji ni tuan-tuan guru kepada mufti kita, atuk mufti kita, guru kepada Syekh Sa'id Linggi, Syekh Muhammad Sa'id bin Jamaluddin Al-Linggi. Kitab ini pun tuan-tuan kita ditulis oleh Syekh Wan Ahmad kerana kontroversi jazbah yang berlaku di Kelantan, iaitu murid-murid Syekh Sa'id Al-Linggi tentang wali majzub. Ya kan? Jadi kalau kita kaitkan sanad berzanji itu tuan-tuan, berzanji itu merupakan sanad dia dibawa ke Malaysia, ke Asia Tenggara ni melalui sanad Syekh Sa'id Linggi. Syekh Sa'id mengaji dengan Syekh Ja'far Al-Barzanji di Madinah. Apa jawatan Syekh Ja'far Barzanji ni tuan? Dia orang alim mufti mazhab Syafi'i di Madinah. Bukan calang-calang orang khabar gini di internet ataupun ceramah-ceramah. Dia khabar Ja'far Barzanji ni Syiah. Dia memperkenalkan konsep Nur Muhammad. Tapi tuan-tuan, pendapat yang menuduh Syekh Ja'far itu Syiah, pendapat itu tersasar. Berzanji itu Syiah, bacaan Syiah, pendapat itu salah. Sebab tuan-tuan disebut awal lagi, dia kata apa? Wa ya'ummus sahabata wal atba' awaman wala. Dia cover semua tuan-tuan. Pada mula-mula sekali Syekh Ja'far kata apa? Doa kita kepada sahabat, kepada keluarga Nabi dan semua yang mengikut sahabat dan ahli bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bukan Syiah. Kalau Syiah siang-siang lagi dia dah kapikan sahabat. Tapi dia bukan Syiah, ia merupakan rujukan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Itu kalau kita sebut tentang berzanji. Tuan-tuan baca rawi yang kedua, wa ba'du fa'aqul, itu tentang nasab Nabi SAW. Tuan-tuan baca yang ketiga, walamma aradallah, cerita tentang suasana pagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca rawi yang keempat, walamma tamma min hamlihi syahran, tentang Nabi SAW dalam kandungan ibunya 2 bulan, wafat Sayyidina Abdullah di Abwa. Tuan-tuan baca kemudian kita mahalul qiyam, kita berdiri, sambung wa muhayyang kasyams. Tuan-tuan kemudian rawi yang berikutnya apa? Rawi yang kelima dia baca tentang wa baraza. Kemudian yang keenam wa zahara, yang ketujuh wa arda'at, yang ke-8 tuan-tuan itu rawi-rawi yang membicarakan tentang apa? Nak cerita tentang sirah, tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahaskan akhlak baginda, syama'il baginda, mukjizat baginda, Isra wal Mi'raj, ma'al hijrah, semua itu dibahaskan dalam Maulid Syekh Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu wa ardah. Ini tuan-tuan dalam zikir Maulid, di majlis zikir Maulid ya, di negeri kita di bawah angin sering terjadi raungan dan lolongan dengan nada yang terlampau tinggi. Tuan-tuan ini Syekh nak cerita suasana di Fatani. Mungkin suasana di Kelantan, di tempat kita ni tuan-tuan, sering terjadi, dia kata apa, ada yang memukul rebana-rebana sambil menjerit. Okey, nak cerita ni suasana Maulid. Ada qasidah, ada rebana, ada kompang, ada percussion. Ya, taib. Dalam upacara tersebut tak dapat dinafikan ada kesalahan. Salahnya kat mana? Lalu berlebih-lebihan membuang waktu, bahkan ada di antaranya yang meninggalkan solat, kecuali orang yang tahu tata cara menurut syarak sahaja, yang akan terlepas dari persoalan yang menyimpang dari punca kaedah yang sebenar. Apa tuan-tuan? Jadi makna kalau kita kata sambut Maulid, kita sehari dua ni akan dapatlah tuan-tuan, WhatsApp akan masuklah. Geng-geng kita ni akan khabarlah, elok, bagus, pahala, sedekah, selawat. Kita geng-geng kita macam itulah. Geng yang sebelah sonon pula akan masuklah bid'ah, jangan lebih-lebih puji Nabi. Esok akidah WhatsApp puji Nabi lebih-lebih, angkat Nabi nanti lupa Allah Ta'ala.
ini satu sambutan yang bid'ah, yang tak ada pahala, membazir, sio-sio. Itu yang belah sanun pula. Masing-masing lah bagi dalil, tuan-tuan. Kita tak payah dalil lah, tuan-tuan. Benda ni iman. Ya, sambutan kita, maulid kita, tuan-tuan. Ya, musim ini macam malam tadi. Saya patut malam tadi dekat Mantin, batal program. Ya, dengan siapa? Ustaz Iqbal. Dengan Ustaz Zul Melaka patut malam tadi. Dengan qasidah Ustaz Nizam Qadah batal sebab program besar kan. Tak nak orang berkumpul ramai-ramai, jadi dinasihatkan tangguh dulu. Musim maulid kita ni musim PKP lah. Ya, doalah supaya majlis-majlis yang dirancang kalau peringkat masjid, peringkat surau, insya-Allah boleh berjalan seperti biasa insya-Allah. Tuan-tuan, tetapi kita mesti mengambil sikap. Tuan-tuan, kita faham bahawa majlis-majlis kita itu tidak bercanggah dengan syariat. Kau pergi maulid, kau tak sembahyang apa barang? Apa hal kau? Kan? Pergi maulid, ya, tapi buat benda yang tak sepatutnya. Ini yang ditegur. Yang ditegur oleh Syekh Wan Ahmad di sini, tuan-tuan. Dia kata ada sebahagian orang yo qasidah. Berjanji berkemain handa lagi. Sembahyang tidak. Mana ikut-ikut Nabi ni? Nabi ajar macam tu kau? Cinta tanpa ikut, mana boleh. Tanda cinta ialah ikut. Ya kan? Dia nak macam mana? Saya mungkin ada cerita dengan tuan-tuan masa di Kahirah dulu. Di hadapan Masjid Husain. Bukan Sumban Dua tau, Masjid Sayyidina Husin Kahirah. Sebab dekat situ ada kepala Sayyidina Husin. Maqam itu dimakamkan kepala Sayyidina Husin yang terpotong di Karbala itu diselamatkan, tuan-tuan, dibawa ya ke Kahirah, ditanam di Kahirah di Masjid Sayyidina Husain yang ada sekarang radhiyallahu an, kekal sampai kiamat. Tempat itu, tuan-tuan, Allah akan jaga ya maqam para aulia alil bait, para ulama, tuan-tuan. Ya, jadi di situlah di Masjid Husain itu satu petang tu saya ingat ya masuk waktu maghrib depan Masjid Husain tu, tuan-tuan, dia adalah sikit taman lah. Tak adalah cantik lah dia, tapi bolehlah ke taman juga, orang duduk-duduk lepak-lepak. Lepas itulah masuk azan maghrib, saya kebetulan duduk kat situ, ada satu brother, satu Arab. Azan, saya ajak dia masuk sekali masjid. Saya kata, bang, dah azan, jom kita semayang. Dia kata, saya tak semayang. Apa hal tak semayang? Kenapa tak semayang? Cakap, saya cinta Husin. Saya cinta Sayyidina Husin. Kenapa cinta Sayyidina Husin? Apakah dengan mencintai Sayyidina Husin, mencintai Sayyidina Hasan, mencintai Sayyidina Ali, mencintai Nabi SAW dengan menyebabkan kita tak semayang? Tak, saya cinta je, saya tak semayang. Ini tuan-tuan rosak. Cinta tanpa ikut. Jadi kita cinta dengan Nabi SAW, tuan, kita ikut sunnah, kita ikut syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi, tuan-tuan, geng-geng Wahabi ni belasah kita. Rambut maulid yo. Tapi perangai tak ubah-ubah. Contoh kan, masa maulid kami melempah-lempah orang datang. Masa qasidah beribu-ribu orang datang. Buat baca kitab. Bagi kuliah 8 orang yang ada. Itu yang kita kena belasah tu. Kita, tuan-tuan, ya, orang Parui, orang Somban, orang mana baik, tuan-tuan, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita punya kefahaman kita, tuan-tuan, jelas. Keseimbangan kita, masa baca kitab kita hadir. Masa mengaji kita mengaji. Masa berzikir, kita berzikir. Masa berwirid, kita berwirid. Tetapi ketika ada sambutan maulid, kita juga meraihkan sambutan tersebut. Nampak? Yang jadi tak syoknya, tuan-tuan, masa qasidah malam cinta Rasul ke apa ke nama, melempah-lempah orang. Masya Allah, tabarakallah. Betul, tidak mengatakan perkara itu tak salah. Tuan-tuan, tetapi pandai-pandailah imbangkan. Dia ni memang kaki qasidah lah, kaki maulid. Maulid dia ada, tapi semua kelas dia tak ada. Itu masalah. Faham ya? Time maulid dia ada, time kelas langsung tak ada, huyuk. Akhirnya nanti ilmu-ilmu yang ingin disampaikan dia terlepas pandang. Akhirnya nanti, tuan-tuan, dia tak faham syariat yang sempurna bagaimana. Maka syariat yang sempurna, tuan-tuan, mahabbah dengan ittiba'. Apa mahabbah dan ittiba'? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dia Allah sebut. Katakan, kalau kamu cintakan Allah,
maka ikutlah Nabi, ikutlah aku. Jadi di situ tuan ada istilah mahabbah, kasih dan cinta, ada istilah ittiba, mencontohi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan dua-dua kita usahakan. Kasih kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kita cuba mencontohi sebaik mungkin, semampu mungkin sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bahawa sekalian bentuk permainan dan ibadah yang padanya terdapat keinginan hawa nafsu sendiri, dengan jahilnya nescaya dia akan berubah dari sumber penerimaannya. Jadi maknanya apa? Makna tuan-tuan, selawat itu pahala. Selawat itu penghubung kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu pahala. Maulid itu ialah kita bersedekah, menghimpunkan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jemaah masjid kita bersedekah, adalah jamuan lepas ceramah Maulid itu. Itu semua perkara asas yang baik. It'amut ta'am. Maulid itu apa? Maulid itu ialah, kalau ceramah itu mukaddimahnya, isi kandungannya penceramah bincang tentang sirah, tentang sejarah Nabi SAW. Itu maulid. Tapi tuan-tuan, ya, kalau kita tak jaga ketulinan, keaslian, cara sambutan yang betul ni tuan-tuan, generasi yang akan datang esok mungkin di-adjust, mungkin diubah, ya, jadi cara yang tidak bersesuaian dengan syariat. Jadi kita perturunkan kepada generasi yang akan datang sambutan maulid ni tuan-tuan dengan sambutan yang betul yang kita sedang lakukan sekarang. Tidak dapat ditidakkan bahawa lama kelamaan ibadah itu akan berubah menjadi maksiat yang sangat keji. Jadi kan kita khabar tadi, asal benda baik. Macam gabih dulu tu kita sebut. Ya tuan-tuan, macam istilah-istilah tasawuf. Asal benda cukup betul, cukup harmoni, cukup cantik, indah. Tapi turun kepada satu generasi yang tidak memahami, yang mengubah apa maksud asal sambutan tersebut, maka dia menjadi perkara yang tidak baik, menjadi perkara yang sebaliknya, menjadi pada ketaatan, menjadi kepada kemaksiatan. Kalau perlu kita ketahui bahawa pekerjaan mengajar itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi tuan, kerja mengajar ni bukan kerja senang, kerja susah. Dalam masjid kita ada berapa orang ni? 100. 100 ni yang faham berapa orang? Mungkin separuh. Yang faham separuh tu berapa orang yang beramal? Yang beramal berapa orang yang boleh share, sebarkan? Bukan mudah. Yang faham, yang salah faham pun ada. Kita cakap lain, dia faham lain. Kadang kat luar kan jadi cerita lain. Bukan mudah. Tuan-tuan, nak mengajar kena bersedia. Kena bersedia, kena study dulu, kena check, kena pastikan apa yang kita sampaikan itu walaupun benar, tapi kadang-kadang kita lontarkan benda yang tak sesuai, tak capai kat pemikiran orang pun jadi fitnah. Tidak mudah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita berbicara tentang jazbah. Kita bicara tentang perkara yang sangat seni dan halus. Mungkin satu cerita di Maghribi, di Tanjah, yang berlaku pada Syekh Ahmad Al-Ghumari. Nama dia Syekh Ahmad Al-Ghumari, ulama besar. Dan Sadah Ghumariyah ni tuan-tuan, kalau di Maghribi itu memang keluarga ulama. Dan kita kata tuan, kalau ulama ni bukan macam lobai-lobai jam saya ni, ustaz-ustaz kampung, baca kitab pun tak apa nak faham. Bukan macam level-level kita, ustaz-ustaz kita ni tuan. Kalau kata ulama, kalau dah Maghribi, Yaman, Musi tu memang betul-betul ulama lah tu. Memang power lah tuan-tuan. Jadi Syekh Ahmad Ghumari ni, dia masuk satu majlis, satu program, kita kata maulid lah. Tuan-tuan nanti tengoklah sambutan maulid. Kita tengok Maghribi punya style, tengok Yaman punya style kan, Mesir punya cara. Jadi seronok tuan-tuan tengok, ya, cara-cara sambutan mereka meraihkan bulan cahaya ini, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Al-Ghumari dalam satu majlis, tapi sebelah itu ada satu syekh lain. Syekh yang sebelah itu terkenal dengan jazbah, wali majzub. Jazbah ni kita kata tadi wali majzub. Wali majzub ni kita tahu tuan-tuan, dari sudut
hukum dia tak boleh ambil kira, dia punya perbuatan dia tak boleh dijadikan panduan sepenuhnya. Sebab kadang-kadang dia menjorit, kadang-kadang dia buat kaujo yang tak sesuai dengan perbuatan kita, dengan budaya kita, uruf kita. Itu wali majzub. Okey, jadi wali majzub ni disimpulkan nanti tidak semua perbuatan, perlakuan, ahwal orang wali majzub itu kita boleh contoh, boleh ikut. Okey, tuan-tuan. Jadi bersama beliau pada Sidi Ahmad Ghumari itu, sebelah dia ada seorang syekh wali yang namanya Maulai Ahmad Al-Arusi. Namanya Ahmad juga. Syekh Ahmad bersama Wali Ahmad. Cerita dia tuan-tuan, first time jumpa. First time jumpa, dia rabur poket dia. Syekh Ahmad Ghumari dia rabur poket. Ada 7 rial, 7 ringgit lah, duit maghribi. 7 duit maghribi dia rabur-rabur dah. Dalam hati dia apa? Kejap lagi dia nak bagi duit 7 ringgit ni, nak bagi kat wali majzub ni, Syekh Ahmad Arusi. Garang lah. Tapi dia fikir pula, wali majzub, mana roti pergi shopping, pergi family store. Wali majzub, wali mana pergi beratur kedai nak cek suhu, nak tulis nama, nombor handphone, apa barangnya wali je tu. Faham tuan-tuan? Dia nak bagi duit tapi dia confused. Tak jadilah bagi, takkan bagi wali 7 ringgit, takkan bagi wali duit. Wali tak, mana nak pergi shopping. Dia tak jadi bagi tuan-tuan. Jadi Sayyidi Ahmad Al-Arusi ni dia kata apa? Kalau nak bagi tu bagi je lah, mana boleh batalkan niat. Dia tadi, dah. Ni tak tahu apa lah, mati je cakap ni, baru poket ni, baru nak cancel ni, dia dah sound sebelah. Kemudian dalam waktu yang sama dalam majlis sedang berlangsung, tuan-tuan, Syekh Ahmad Ghumari ni tuan-tuan, dia ada ketika itu anak saudaranya sedang sakit. Di kampung lah, fikir, anak saudara dia ni apa khabar, dia dapat WhatsApp ni Macam kita lah tuan, kadang-kadang ada bodoh yang kita teringat dalam kuliah subuh pun terkenang-kenang, sarapan dah boleh belum ni, macam ada lah bodoh kita teringat. Maka Syekh Ahmad Ghumari ni teringat anak saudara dia yang sedang sakit di kampung. Dia kata, apalah hal anak buah dia tu, dia sayang anak buah dia tu tuan-tuan. Maka sound daripada wali sebelah ni, dia kata, anak buah kau okey tu, dah risau. Tuan-tuan nampak, ini lintasan-lintasan tuan-tuan, karamah-karamah para awliya'illahi salihin. Ini wali majzub yang ada, yang berlaku di Maghribi, ya tuan-tuan, dalam waktu yang bukan jauh sangat. Cerita ni cerita-cerita baru tuan-tuan, Maka sebab itu kalau kita katakan tuan-tuan, tanggungjawab seorang guru, seorang ustaz nak mengajar tuan-tuan bukan mudah. Seseorang guru tetap akan bertanggungjawab di akhirat kelak. Jadi apa yang saya ajar ni, saya lah yang paling dokek. Yang sampai ni tuan-tuan bukan sampai kat telinga tuan-tuan dulu. Siapa yang saya ucap ni sampai kat telinga saya dulu. Jadi saya dipertanggungjawabkan terhadap apa yang saya sampaikan. Kalau silap, saya jangan segan untuk ralat. Kalau saya tersilap, ya, dalam mengeluarkan hukum, dalam memberikan pencerahan, penerangan, saya mesti tarik balik. Saya mesti betulkan, saya mesti jelaskan apa yang betul. Tentang bukan mudah, ya, kerja mengajar. Ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan mudah menjadi guru, sebab murid itu tuan-tuan, di samping dia jadi tashrif, tapi dia jadi taklif. Murid itu sebenarnya beban kepada kita. Lagi ramai murid kita tuan-tuan, lagi banyak masalah kita. Lagi ramai pengikut kita tuan-tuan, jangan kata, oh ya, tengok Habib Ali murid dia ramai, betul lah. Oh, tengok Habib Omar datang, ya Allah tak murid masjid. Betul tuan-tuan, itu satu kemuliaan, tanda Allah terima syekh tersebut, ulama tersebut. Tapi dia suruh tanggungjawab tuan-tuan, seramai mana murid dia, itulah beban yang dia kena tanggung. Jadi tugas guru bukan mudah. Maka syekh pengarang kita memberikan satu hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi ithmuha wa ithmu man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Tuan-tuan, kata syekh, ya, hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengadakan suatu sunnah yang jahat. Apa maksud sunnah yang jahat tuan-tuan? Ini kita sebut perkara bid'ah. Boleh? Hadis ni bermula dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Itu asal hadis, teks awal dia. Siapa yang memulakan satu bid'ah yang hasanah, kan? Apa bid'ah hasanah? Sayyidina Umar
Dia pasang lampu bagi corah, bagi nampak cantik masjid. Orang tertarik untuk datang ke masjid malam tarawih Ramadan. Sayyidina Umar lantik Sayyidina Ubay menjadi imam tarawih. Sayyidina Umar dia tak nak yang di sana 3 orang, yang ni 4 orang, yang ni 10, yang ni 11, ini cenderawasih, ini cendera apa, semua. Tak, saya tak nak pecah-pecah. Saya nak satu imam je. Ustaz Taufik dia jadi imam. Jemaah dihimpunkan. Ni kojo siapa? Kojo Sayyidina Umar. Tuan-tuan, itu namanya bid'ah hasanah. Sayyidina Osman, tuan-tuan, azan sekali je zaman Nabi. Azan Jumaat sekali, zaman Sayyidina Abu Bakar sekali, zaman Sayyidina Umar sekali. Sayyidina Osman azan Jumaat 2 kali. Kenapa? Orang dah ramai. Nak kumpulkan orang ambil masuk sikit, maka ditambah azan Jumaat jadi 2 kali. Itu bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Osman, menghimpunkan Quran dalam satu mushaf yang kita panggil mushaf Osmani. Itu projek bid'ah hasanah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Banyak tuan-tuan kojo-kojo bid'ah yang dibuat oleh sahabat. Tapi bid'ah itu mereka dapat pahala, mereka akan kaya raya, mereka jadi milioner tuan-tuan, kerana mereka buat perkara yang baik untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, mencetuskan idea-idea yang baik, melaksanakan perkara-perkara yang baik. Itu namanya bid'ah hasanah. Dia dapat pahala, dalam kubur dia sonang, di padang mahsyar dia sonang, tuan. Itu namanya bid'ah hasanah. Tapi sebaliknya, ada orang tuan-tuan melakukan bid'ah yang sayyi'ah. Tuan-tuan barang siapa yang mengadakan suatu sunnah yang jahat, ini namanya bid'ah yang tercela mazmumah, maka dosanya itu dirinya, atas dirinya, dan dosa atas orang yang memperbuatnya hingga ke hari kiamat. Bukan dia seorang yang dapat dosa tu. Siapa yang mula-mula bawa berhala tu? Ambil import daripada Yaman, bawa ke Mekah. Siapa yang bawa tu? Kau tanggung sampai kiamat dosa orang syirik menyembah patung. Dosa tuan-tuan membunuh Qabil Habil, dia akan tanggung tuan-tuan. Tengok apa yang dibuat itu orang ikut. Kes-kes jahat, kes-kes buruk, keji yang kita mulakan, yang kita cetuskan tuan-tuan, orang ikut. Maka sebenarnya dalam kubur kita tak senang dah. Dalam kubur kita akan susah, sebab dosa tu sampai juga kita. Sebab apa? Dengan bid'ah mazmumah yang kita buat. Dan bid'ah ni kalau saya selalu sebut, dia pada asal berlaku pada perkara usuluddin, pada perkara akidah, pada perkara tauhid. Terpecahnya umat Islam kepada 73 kumpulan tuan-tuan, 73 kelompok tuan-tuan, yang 72 itu ahli bid'ah. Yang Syiahnya 20 kumpulan. Yang Khawarijnya 20 kumpulan, 20 mazhab. Najariyahnya tuan-tuan, Jabariyahnya pecah banyak, 72. Itu yang kita katakan ahli bid'ah, kerana tidak mengikuti cara akidah yang difahamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu ahli bid'ah. Tuan-tuan adapun perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara ini kunut ke tak kunut, kunut panjang ke kunut pendek, nak baca kunut nazilah ke tidak, hari Jumaat ke bila ke, maka perkara-perkara itu perkara yang kita kata masih dalam kerangka hukum ulama berselisih pandangan. Kenapa selisih pandangan pula? Satu mazhab ialah, kenapa banyak 6 mazhab sampai 4? 4 itu yang kita tahu, 4 itu yang muktabar, 4 itu yang ada dokumentasinya secara lengkap, boleh dirujuk. Tapi tuan-tuan, dalam 4 itu ada lagi 40. Kalau Darul Ifta Mesir tuan-tuan, ketika saya rujuk Darul Ifta Mesir, dia akan guna mazhab Imam At-Tabari, mazhab Imam Al-Auza'i, mazhab Imam Lais bin Sa'ad. Tuan-tuan, ya, semua mazhab itu terpakai, sebab fatwa-fatwa itu lazimnya tidak dipanggil fatwa mazhab, melainkan mereka mesti merujuk kepada sumber Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau khilaf dari sudut fiqh ini tuan-tuan, kita senang dari sudut apa tuan-tuan? Kita telah diikat dengan satu mazhab. Kita ada enakmen perundangan Islam, kita ada jabatan mufti, kita ada fatwa, kita ikut yang itu. Selesai masalah. Tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan orang awam tak payah berhenti kojo, tak payah masuk pondok, tuan-tuan datang ulang alik masjid. Apa yang ustaz cakap, apa yang penceramah sampaikan, kalau itu selari dengan fatwa, itulah kita pegang tuan-tuan. Settle. Itu masalah khilafiyah.
Kan semalam timbul balik isu saf jarak-jarak, timbul balik. Timbul isu hukum sujud gunakan mask, pakai niqab, pakai purdah ni masa kita sujud tadi. Timbul lagi masalah. Jadi tuan isu-isu khilafiyah ni ada jawapan dia. Ulama-ulama bagi penjawapan, itu tidak dianggap ahli bid'ah. Yang bid'ah tuan-tuan tak nak pakai mazhab, itu bid'ah. Saya tak pakai mazhab ustaz, mazhab saya mazhab YouTube, betul dah, itu bid'ah. Sebab kita tak ada kelayakan, tak ada kemampuan nak istinbat hukum, maka kita akan mengikut fatwa mufti kita, itulah mazhab kita tuan-tuan ya. Jadi saya kira tu dululah untuk pagi ni. Ya, insya-Allah nanti kita akan sambung luasnya anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi pagi ni kita sambung lagi 5 minit. Tuan-tuan baca selawat azimiyah pagi Maulid ni, pagi bulan Rabiul Anwar. Kita amalkan banyak-banyak baca selawat al-azimiyah tuan-tuan, selawat yang disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu arda. Tuan-tuan, yang dikatakan Sidi Ahmad bin Idris menerima selawat ini secara yaqadhah, secara jaga langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kertas tu halaman yang kedua ya, atas sekali. Baca sama-sama. Tak apalah tuan, saya baca tuan-tuan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. Ini dah angkat tangan doa jumpa Nabi, insya-Allah doa bertemu Nabi sama ada dalam tidur ataupun secara jaga. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, kita berdiri dan sekejap selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي فاطمة بنت رسولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallah.